وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب العالمين. يقول الإمام سر الدين الأبهاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال إساوجي اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن وإن كان له جزء وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على حيوان ناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل العلم والصنعة الكتابة بالالتزام. Jadi muhadarah tahun lepas kita ngaji dalalah ana fahmu amrin min amrin. Lafz kalimat mana as-sautu al-mustamilu ala bal huruf wad ja'lul lafzi dalilan ala makna. Semua dah jelas takrif lah kau. Jadi kita dah reti mustalahat tiga-tiga ulama matik cakap dalalah lafziyah wad'iyah. Maka dalalah lafziyah di sisi manatikah dan ulama sama tiga. Dan ada mutabaqiyah mutabaqiyah tadammuniyah iltizam. Kenapa boleh di tiga, tak ada empat, tak ada lima, tak ada enam, lepas tu tak ada kurang pada tiga? Semua ni panggil qawaid akliyah belaka ni. Kenapa ulama bagi tiga tidak dua? Kenapa bagi tiga tidak empat lima? Oleh kerana lafaz ada makna sebalik. Lafaz ni sebenarnya lafaz ada dua. Ada lafaz, insya-Allah kita ngaji bab lafaz. Lafaz ada muhmal, ada lafaz musta'mal. Muhmal ni lafaz tak ada makna sebalik. Lafaz tak ada makna, maka hak tu tak ada ilmu. Hak tu tak ada bahas dalam ilmu. Hak ada bahasnya al-lafzu al-musta'mal ataupun lafzu mawdu'. Lafaz yang dihantarkan ataupun lafaz yang diistimalkan. Berarti lafaz ada makna. Berarti lafaz makna dua ni ya nak asing tak boleh. Seperti arak jiring dah. Lafaz makna. Arak jiring. Kalau gitu lafaz menempati jiring, makna menempati arak. Berarti dua ni nak asing tak boleh. Dua lafaz dengan makna ni. Ikut bahasa apa-apa ya ada lafaz ada makna. Berartinya matlub yang besar sekali ngaji mantik nak ma'ani, bukan lafaz. Ma'ani. Yang kita nak ngaji mantik ni ialah nak ma'ani. Pas ma'ani ia nak duduk sendiri tak boleh, ia kena tupai lafaz. Tahu tak? Tak boleh tupai lafaz. Artinya ulama mantik ambil lafaz sekadar sekat yang nak. Oleh kerana bahas alfaz semua bukan mantik. Mana tepat yang nak bahas cara dalam bab alfaz iaitu ulama lughah. Dia kena ngaji lughah, ngaji sorah, sifat sifat ni kena ngaji bab lughah, ngaji komus, ilmu komus, ilmu tentang komus mukjam. Ni bahas bab lughah. Ada pemantik bukan bahas lughah asal. Bahas lafaz. Lafaz duk bahas bab ma'ani, tapi ma'ani ia nak duduk sendiri tak boleh, tak dapat tidak, ia kena tupai lafaz. Maka ia mix sekadar. Maka kenapa boleh ada dalalah? Dalalah makna faham, makna faham. Iaitulah kenapa boleh tiga. Oleh kerana kadang-kadang kita faham daripada lafaz tadi tu, kadang-kadang kita faham supaya seperti mana dihantarkan oleh ulama lughah ataupun ulama istilah. Kalau kita faham sama, tak ada kurang tak lebih, panggil mutabaqiyah.
Kadang-kadang kita faham tak sama, kita faham kurang. Nah, dia panggil tadamun lah. Kadang-kadang kita faham yang luar. Tak ada sakup yang luar ni. Tak ada sakup mutabakiyah, tak ada sakup muqtadamuniyah. Kita faham yang lain, yang suku sakak, yang tak ada diletakkan oleh ulama istilah. Tapi benda luar sana itu nak asing tak boleh dengan lafaz. Nah, jadi kita faham makna yang luar, yang lain daripada yang dihantarkan ni, yang dihantarkan oleh ulama istilah. Tapi bermakna hak kita faham tak ni tu dengan lafaz. Oleh kerana makna dengan lafaz yang nak cerita tak boleh makna lafaz. Makna ni dengan lafaz hak kita tu nak asing tak boleh. Dia panggil iltizam. Seperti kita kata lafaz insan, boleh kita kata. Lafaz insan, kita tak lafaz insan. Kalau mutabakah ke apa? Hayawan natik. Jadi kita faham lafaz insan dengan makna hayawan natik. Lepas tu kita tengok lekomuh pun, oh yalah hayawan natik. Kita tengok lek mukjizat. Betul. Jadi fahaman kita serupa dengan mukjizat. Dia panggil mutabakiyah. Faham fahaman kita. Mutabakiyah. Gapo mutabakiyah? Fahaman kita serupa dengan lek kitab komuh. Kadang-kadang hayawan saja. Hayawan atau natik faqat. Ataupun hayawan faqat. Kita faham separuh daripada ni. Kita sebut lafaz insan, nah, kita pergi faham natik saja. Ataupun kita faham hayawan saja. Baru kita tengok lekomu ada satu ada juga kelima hak kita faham tu ada juga lekomu. Dia panggil tadamuniyah, tak ada faham habis. Sebab kita lupa ke ingat tak ingat ke masalah. Panggil tadamuniyah. Hak ni tak ada mula, tak ada mula-mula ni. Yang tiga ni tak. Kalau tengok lekomu tak ada. Kita sebut insan qabilul kitabah. Pandam nulis. Insan qabilul qiraah. Insan qabilul ilm. Banyak malah. Jadi hak ni banyak. Kalau gitu insan lafaz qabilul kitabah ma'ani. Makna sebalik lafaz insan. Insan lafaz qabilul qiraah ma'ani. Insan lafaz qabilul ain ma'ani. Kalau itu makna 2 3 ni kita tengok lekomuh ada tak? Tak ada. Tak ada. Walau kita buka komuh potai tak temu sahabat makna ni. Apa yang kita faham ni? Baik, kalau kita faham kita tengok pula makna yang kita faham dengan insan apa hubung kait. Kalau gitu qabilul ain dia panggil sifat zati, panggil sifat pesan manusia. Manusia ni pesan dia boleh terima, boleh pandai nulis. Manusia pesan dia boleh pandai baca. Manusia pesan dia boleh terima ilmu, apa-apa saja ilmu. Kalau gitu kita faham lagu ni dia panggil faham luar, kharij daripada makna wada'i. Tapi makna kharij iltizam. Apa iltizam? Nak asing tak boleh dengan lafaz. Makna ni dengan lafaz insan iltizam. Apa iltizam? Ada mulai fikat, nak asing tak boleh. Merah, kita nak asing tak boleh sebab pesan manusia ni pesan pandai menulis. Pesan manusia ni pesan boleh baca. Sebab benda tersebut ni tak boleh duduk di lembu ni. Kan boleh duduk di lembu. Tak ada. Lembu boleh kitabah, kera boleh, qiraah. Tak boleh. Kalau gitu semua ni dia panggil sifat, panggil khususiat bagi manusia. Contoh ni, pergi pula satu lagi. Tak boleh kena banyak contoh. Itu ni motor. Ngene wajib mantik duk contoh insan natik mata. Cuba contoh lain tak? Ini belik. Sebab insan natik ni contoh paling mudah sekali. Habis tu ulama ngaji dia tak mantik mana-mana pun. Haiwan natik ni siapa ke demo ngaji pun mantik haiwan natik. Gitu. Ni mantik haiwan natik. Duk main hak tu tak lepas dak tu. Mana ni pun. Nah, jadi orang kata tu orang tak reti, ada reti tak ada itu. Kita pula. Lafaz isim, lafaz. Isim dengan lafaz. Al-ismu lafaz. Sebab ada lafaz ada makna. Kita nak ada nak lafaz, nak makna. Ada nak lafaz. Lafaz sebagai wasitah. Ya kita nak ma'ani sebalik.
Kalau itu makna ihsan apa kita faham? Kalimatun dalat masalah. Dah. Ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin minal azminah. Ni asal wada'. Abang wada' nahwi ulama tak nahwu takrif gitu. Nampak tak? Jadi kita kita dengar kelima ising, lepas lah kita mayat ni. Cah lepas lah. Maipat kelima menunjuk makna pada diri, tak kait dengan masa. Lepas lah kita. Lepas tu ketika orang duk kecek kelima ising, kita faham lagu ni. Kita buka komo. Super. Atau bukan buka komo, buka kitab nahwu. Oh ya jadi sama. Fahamnya kita dengan kitab nahwu tak ada lebih, tak ada kurang, sama. Sama tu dia panggil mutabaqiyah. Mutabaqiyah ni sama dengan kita. Dah. Lepas tu kalau kita bahas separuh dalam ni. Kelima menunjuk tak mana saja. Tak ada ingat ni. Dia panggil tadamun. Lepas tu kita pihak luar, tak ada sakut dengan ni. Kita katakan apa? Bahawa sebutan ising qabilatul tanwin, qabilatul al, dal alal asma masalan. Sebut tak ising, hak timur tanwin dah. Sebut tak ising, hak boleh timur alif lam dah. Sebut tak ising, menunjuk atas segala nama tu masalah. Maka hak ni makna hak kita reti, tak ada dia tak ada nahwu. Tengok lagi tak nahwu tak ada sahabat dia tak ada. Ulama tak ada takrif sahabat dia guni, ulama takrif guni. Jadi kita faham luar. Maksud luar ni luar daripada yang diletakkan oleh ulama nahwu. Kalau kita bahas ising. Tapi benda luar tak ni tu dengan lafaz kita ni. Qabilut tanwin dengan lis. Qabilut al dengan lis. Dal al asma dengan lis. Ada mulai fika. Nak asing tak boleh. Sebab pesang ising ni pesang boleh timur alif lam. Pesang ising ni boleh timur tanwin. Pesang ising ni mana diri ising tu menunjuk tak nama. Dia panggil iltizam. Dalalah iltizam. Sebab kita faham luar. Nampak dah? Nampak iltizam? Hak ni payah ni. Maka ulama matik dia tiga ni dah. Ulama matik ni tak bahas. Hak ni bahas bab lurah. Hak ni pun bab lurah. Bukan mantik. Mantik nak ni. Ni ilti mantik. Faham hak luar. Tapi luar tu nak asing tak boleh dengan lafaz. Hak ni pak jadi muskilah ni. Muskilah bagi orang setengah orang kata talazum, tengah kata tak talazum. Banyak tak kita apa nak ayat contoh kenapa kata talazum tak ada talazum, hakikat tak talazum ni memang tak talazum. Dah ni makna tu pasti kita nak besar ni hak ni tahu dah, hak ni bukan tahu makna tu bukan bahasa ilmu mantik dalalah mutabaqiyah dalalah tadamuniyah. Ini bahasa lughah, kena ngaji lughah, ngaji mu'jam, ngaji sorah, ngaji bukan mantik dan ni lah. Baik, tak boleh. Kita nak pecah ni pula. Ini pecah. Yang kita pun debut juga. Kepala je mantik. Baik. Ni tak halu pun. Pada ya Allah. Allah you nak tanggung lah kau. Orang nak tanggung orang ni you kena gagah. Payah. Nak tanggung orang lain tu bina tahiyul lah kau. Berarti dia duduk bawah. Berartinya tuku lah sana. Kalau tak sana tuku api kau berarti kena gagah. Nak tak puyuk besar ni. Nak tak puyuk besar. Buat sup. Tuku jatuh tupah habis. Wah, kena gagah. Kalau itu segala ilmu bina tak mantik. Kalau itu mati kena kuat. Nampak ya halus. Tapi payah. Pakai payah tak jadi kena itu sikit. Dah. Tak boleh buat mudah-mudah supaya ilmu lain lah. Sebab ia alat tapak bagi segala ilmu lain bina tahiyul. Tapi bagi orang yang tak mantik tak apa kata ilmu lain bina tak mantik. Dah soalan kalau boye kok mukhrij. Dia nampak pelekung. Dah pukam kap. Kalau laksana boye pukam kap. Director. Director panggil berapa panggil tak reti kok. Mangga mukhrij. Pukam kap lah.
Jadi kita nak nampak rakyat jahat hak tu hak masyhur, hak tu dia di aidon orang. Hak tu dak nampak pada haya duk jadi semua tu mukhrik ni. Tak sabit mukhrik tak ada tu. Memang tak kenal mukhrik. Tapi boleh dengar cara pelakon, oh baru tahu tak. Ya tu tak leh. Gitu. Mukhrik lah kau. Ha dia mengerti. Dia mengerti cara pelakon roye. Bagi orang tak kerti cara pelakon roye, jadi tengok tu lah hak masyhurnya hak tu jadi artis, hak tu jadi aidon orang. Supaya juga ilmu. Orang tak kerti cara susun ilmu, seolah tadi tak nampak mantik. Baru kerti, oh semua mantik. Mana hukum mantik, pekoh mantik, tauhid mantik, usul pekoh mantik. Semua mantik, tak ada mantik. Kalau tak ada mantik, tak ada ilmu mula lagi. Seolah tadi tu. Dah iltizamiyah. Kita nak besar, kita dah iltizamiyah pecah pada tu. Iltizamiyah, dah. Iltizamiyah makna apa? Makna kata imtina. Imtina ulinfika kisyai, imtina infika kisyai, infika kisyai ansyai. Tergah, mana tertegah, asing suatu daripada suatu. Makna terdua benda, berarti sebut talazum dia kena ada dua. Kalau tak ada dua, dia tak panggil talazum. Berarti dua benda ni nak asing tak boleh. Dia kena duk takat sama. Ada dia ada. Ada. Soalan itu. Kalau tak ada, tak ada. Ada dua. Tak ada. Tapi kadang-kadang ya sebelah pada tapi golek ke nak talazum ke. Kalau ada so. Tak ada. Asyai pertama ni dia panggil malazum. Syai yang kedua panggil lazim. Mustalah hak lakon ni ngerti ni. Dan itu dekat tengok supaya kita ngaji tauhid wayal zamu yalah tu wayal zamu min ni wayal zamu le tauhid penuh kelimah wayal zam apa yal zam pahala kita tak ngaji matik tak nampak okey kalau nampak pun nampak sat nampak tho faham tak kita nampak tho tapi kalau ngaji matik lalai dah yalzam artinya di antara hak depan tu dengan ni anda mulai fikir wa yalzam min wujudi wa yalzam yalzam min sifatil kitab sifatul baqa masalah lazim pada ada kitab ada baqa mana ni makna dua ni nak asing tak boleh kalau tak ada kedua kalau ada kedua ni dah jadi madik kalau orang kerti mustalahat dia pahal lalai lagi dia boleh herat panjang lagi kalau orang tak kerti mustalahat dia pahal tahu tu teh itulah kalau dah berceluk basah itu patut kek naik itulah tak bergerak di molek dak. Ini dia panggil tak ada tadqiq. Kalau gitu syai pertama malazum, syai yang kedua panggil lazim. Contoh kita kata ni kita kata kan imtina sebagai isim syai dengan qabilut tanwin. Contoh ni. Imtina infika syai isim anisyai daripada qabilut tanwin. Kalau bab ni bab litizam kita jangan tengok apa yang dihantarkan oleh ulama istilah. Hak tu kena jauh dah sebab hak ni bukan tak sakut parah mutabaqiyah tadamuniyah bukan habis dah. Hak ni kena benda luar yang dihantarkan oleh wadha. Ulama ngomong fiqh benda luar. Sebab qabilut tanwin benda luar sebab takrif isim bukan qabilut tanwin. Kalau kita tengok takrif bukan tak ada ulama takrif isim qabilut tanwin. Ada takrif khah bagi dia. Tapi kita faham luar. Luar tu dengan isim nak percaya boleh. Tu. Baik. Talazum. Musannif kita je kaitnya ma yulazimu fi zih. Kalau gitu berartinya talazum ni ada banyak. Dia ada lawai zihin ialah kharij. Zihin dalam otak. Lawai bagi zihin ialah kharij. Kalau gitu talazum tu tiga semua. Talazum ni ada tiga. Dia ada az-zihni faqat, ada kharijil faqat, ada kharij wa zihni ma'an. Ingat iltizam, sebut atas iltizam kita kena gambar dua benda. Malzum lazim. Dua ni nak cara tangan tak boleh. Mustalahat. Nampak dah? Jadi dua ni nak cara tangan tak boleh.
iltizam. Lepas ni mustalahat muradih ke apa lagi? Luzum. Yalah kau ni. Ada al-luzum. Mustalahat cuk panggil makna dikah nak ki ulama mantik tapi lurah makna lain. Lurah tu hak ni fa'il sulasi, hak ni fa'il mazi. Hak tu bab lurah. Tapi istilah ulama mantik sebut luzum, iltizam, istilzam. Sama Makna ni lah kau. Tapi ulama kecek kelimuh dia dah. Yastarzimu, gimana tu? Iltizam, yalzamu, kelimuh tu makna tu lah. Mustalahat ulama guna makna tu lah. Tapi kalau kita dekik makna lurah, yang lain. Sebab lurah ni fa'il sulasi, ni fa'il ni fa'il sulasi mujarrad, ni sulasi mazid. Hak tu kembali dah lurah lah. Sebab mantik tak ada nak situ, nak ma'ani. Jadi nak ma'ani, maka ma'ani dia nak duduk sendiri tak boleh, kena tupai lafaz. Seperti mana sifat, seperti mana arra' yang nak tupai tak boleh, malaikat kena duduk di jauhar. Kalau gitu iltizam dan zihni faqat, zihin saja. Sebut zihin saja kharij tak lazim. Seperti contoh luzumul ama, ulama buat contoh. Lil basar, luzumul harakah, lis sukun. Kok mana? Jadi di antara amal dengan basar, apa amal buta? Basar boleh tengok, pas tak berlawai ke ruang tu, pas luzum kok mana? Pas harakah, gerak, sukun. Dia pas tak berlawai, pas kata talak, kok mana tak lazim? Tengok molek, sebab kita nak ma'ani. Nak ma'ani. Ma'ani sebab dia ada lafaz. Kalau gitu, le otak kepala kita sebut atas sukun kita pegang. Sukun. Sukun makna apa? Sukun makna dia, apa makna dia? Le kepala kita. Dia gerak. Tak gerak. Kalau gitu le kepala kita mai dua dah. Tu mana teluzum? Dia sukun. Le kepala kita tak gerak. Kalau gitu dia kena gerak dulu. Boleh kita nak nafi satu benda. Kita nak nafi satu benda, kita kena kerti dulu benda tu. Jadi kita nak nafi kata tak gerak, berarti dalam tu you kena kerti dah gerak. Kali tak kerti gerak, nak nafi kena. Berarti kita nak tolak satu benda, you kena kerti dulu benda tu. Kena kenal dulu benda tu. Barulah kita tahu. Bukan. Tidak. Berarti kalau tidak dengan bukan, dengan kita tak ada tasawur di awal tu, gapo gitu. Panggil tak kerti lah, panggil tak kerti ilmu. Sebut atas sukun, apa sukun? Ada muharakah le kepala kita. Sukun lafaz. Le kepala kita ada muharakah, tidak gerak. Kalau gitu di antara harakah dengan sukun fi zihni dalam otak kepala kita tu talazum. Kenapa? Kita tak akan faham sukun selama mana tak faham harakah. Sebab apa kita faham sukun? Ada muharakah. Dia nak nafi harakah, dia kena faham dah harakah. Boleh nafi harakah itulah makna kata sama dengan sukun. Tu panggil fi zihni faqat. Tapi kalau tengok dari luar, kharij mana boleh setup pada lima, gerak ngadia, panggil tanakut. Apabila tanakut la yajtami'ani wala yatafi'an, ataupun waqat fi makani wahid fi syai'in wahid. Berarti dua ni ipung tak leh. Berarti gerak ngadia, dia nak ipung tak leh. Berarti lepas tu nak ipung tak leh, berarti dek luar dia nak ipung tak leh luar ni. Ia panggil tak ada luzum. Fil kharij ia tak ada luzum. Berarti gerak suku, diam suku. Dua ni tak ada sakut paut gapo lek luar. Sebab ia lawan. Tapi fi zihni luzum. Kenapa luzum? Sebab kita tak akan faham sukun selama mana tak faham harakah. Sebab itu bos sebut sukun makna apa? Ada muharakah. Pening pening. Sukun ada muharakah. Ni fi zihni faqat, tapi kharij tak ada talazum. Kharij saja. Lagu ni kharij saja. Burung gagak dengan hitam. Gagak hitam. Gambar burung gagak ni, gagak. Sebut kata burung gagak, kepala kita burung hitam. Tak ada burung merah. Kita kata burung gagak jak merah. Ka saja dengan ka. Ika. Bu i sorry. Ika. Tu. Sebut kata gagak,
Kepala kita burung cak hitam. Ni mau tahu gagak banyak ni kita gambar gapo kita gambar kepala kita. Burung warna hitam. Faham tak tu? Kalau gitu adakah takrif burung gagak burung hitam? Kita buat soalan. Burung tu, burung kita warna hitam. Aluyi. Burung tu makna burung hitam? Tak. Ya ada istilah suku, ada nama tertentu. Kalau kita tengok nama menate ada nama khas dah. Burung ni ni. Ada takrif khas. Hak tu kembali kepada ilmu biologi lah. Ilmu hidup cara hayawan. Kena kembali kepada ilmu hayawan. Berartinya kita faham hitam tu luar daripada yang dibuat takrif oleh ulama hayawan. Tu panggil iltizam. Sebab kita faham luar kan? Hak luar tu panggil iltizam. Kalau hak dalam tak panggil iltizam, dia panggil mutabaqi atau tadamun. Benda luar daripada yang dihantarkan oleh ulama istilah tu. Nah, kalau bab menate dia istilah dia ulama cara menate. Dia kena kembali ke domain dia masing-masing lah. Menate, berarti ada ulama cara menate, dia buat istilah bagi dia. Burung ni takrif gini, ibu ni takrif gini, ini takrif gini. Ya ada takrif dia. Kalau itu sebut teragak, kita faham kan? Burung hitam. Burung hitam tu fil kharij ke fil zihni? Soalan. Talazum. Fil kharij. Sebab le otak kepala kita boleh terima burung gagak cak merah. Le otak kepala kita boleh terima burung gagak cak biru. Le otak kepala kita boleh terima gagak cak hijau. Tapi fil kharij, bawa tengok di luar tu tak ada. Tak ada burung gagak warna hijau. Tak ada gagak warna kuning. Ada hanya gagak warna hitam. Kalau itu di antara hitam dengan burung gagak, dia panggil talazum. Talazum apa situ? Kharij faqat. Kenapa kharij faqat? Sebab dalam otak kepala kita boleh terima burung gagak lain pada warna hitam. Cak putih, cak merah. Kita tak boleh terima. Benda mustahil. Mustahil gagak cak hijau. Tuhan tak kuasa kau jadi burung gagak cak hijau. Pula jadi banyak tu. Boleh terima. Jadi angka kita boleh terima gagak lain pada cak hitam. Tapi bo tengok kharij tak ada. Kharij tidak bertemu. Ada hanya gagak cak hitam. Kharij saja. Talazum fil kharij saja duna zihni. Zihni tak ada talazum. Hitam dengan gagak. Jadi hitam dengan gagak talazum. Apa talazum? Ada mulai fikar. Nak asing tak boleh. Nak asing tak boleh di antara burung gagak dengan warna hitam, yakni fil kharij faqat. Laisa fi zihni. Kerana apa? Kerana dalam zihni kita yakbal. Gagak saat itu warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru. Segala warna lain pada hitam tu otak kepala kita boleh terima habis. Sebab kita iktikad Tuhan kuasa. Boleh buat burung gagak lain pada cak hitam. Harap kita tahu mustahil. Buat sakut bab tauhid lah. Dah. Jadi nak ayat kata angka kita boleh terima. Kalau itu di antara hitam dengan gagak talazum kharij faqat. Dah. Urab dengan sawat. Gagak dengan hitam. Dah. Jadi pula hak satu lagi zihni wal kharij ma'an. Fi zihni fa talazum, fil kharij fa talazum. Nampak tak? Fi zihni pun talazum, fil kharij pun talazum. Kalau gitu kita kata kita al-arba'ah zaujiyah. Pak ialah zaujiyah. Apa zaujiyah? Ku saja panggil. Ataupun bahasa panggil pasangan. Jadi sebut tak pak dua gu. Dalam kharij ya kharij pun supa main pun pak orang. Kita kalau mutu dua tem mutu. Dua-dua. Kalau fi zihni ya juga arba'ah zaujiyah. Jadi tak boleh terima yang lain. Arba'ah zaujiyah. Fil kharij ya arba'ah zaujiyah. Salasa misalnya salasa fardiyah. Janji panggil dah. Ki panggil. 3 makna tak cukup gu panggil. Bukan pasangan. Lewat otak kepala ya fit luar super. Kalau itu di antara arba'ah dengan zaujiyah
talazum fi zihni wal kharij ma'an. Apa talazum? Jadi pak dengan zaujiyah ada munafikat. Ada munafikat tersebut fi zihni pun ada munafikat, fil kharij pun ada munafikat. Tapi itu talaz fi zihni wal kharij ma'an. Kalau gitu iltizam ni. Ulama mantik mana yo nak? Lagi tak kita yo ada. Ma yulazimuhu fi zihni, fi zihni. Kalau gitu ulama mantik nak bak talazum ni pula dah zihni faqat, zihni wal kharij ma'an. Ataupun kharij faqat bukan. Hak ni ilmu sains. Talazum fil kharij iaitu ilmu sains, ilmu fizik, kemi, falak. Dan ilmu bomo, ilmu sodaliyah, ilmu handasah. Tak ada. Hak ni kembali kepada ilmu hak duk cara benda apa benda kharij. Ilmu duk talazum kharij ni hak ni kena kembali kepada ilmu duk cara benda kharij. Apa benda kharij? Ilmu fisik. Fisik satu. Ilmu kemi pun cara benda kharij. Ilmu biologi pun duk cara benda kharij, benda luar ni. Benda luar dak otak kepala, duk cara hamnate, cara tumbuh duk cara gapo dah benda di langit. Cara geografi tanah tinggi rendah gapo tu. Cara bomo, penyakit orang manusia ni. Tu hak tu kembali kepada ilmu itulah talazum fil kharij. Ada pun mantik naknya fizik sampai tu mantik panggil ilmu akal. Faham tak? Mantik panggil ulum setengah daripada ulumul aqliyah, ilmu akal. Sebab kalau you bahas talazum honanya nak ya zihin. Sama ada zihin saja ataupun zihni kharij ma'an. Kena biar ada gak zihin. Ada pun kharij bukan ilmu mantik. Hak ni kembali kepada ilmu tajribah, ilmu tajribi, ilmu sakut dengan lab. Hak masuk apa? Masuk buat lab, buat kaji, buat gapo tu. Hak tu kembali kepada ilmu sains. Hak ni kembali hak ni nak panggil dia mana kan ilmu sains lah. Sikit pala. Mantik. Pada masa dia mengatakan apa payah. Dia pikir belaka ke? Orang nak pikir orang ni kena ragah. Kau dah. Nak pikir orang. Kalau tak orang nak pikir no. Napa dak ni? Nak buat tuku, kita nak buat asuk kita nak buat dapur, misal dapur tak ada. Walaupun nampak halus, kalau orang nak dapur halus. Gagah. Kukuh. Kita Allah kan nak halus nampak tu. Teratak tengok. Tak apa nak tergagah. Dia kena gagah. Sebab apa? Orang nak bina tahya. Itu mantik bukan biasalah. Jadi dia kena, mana tak orang nak boleh dia ni kena juhud tinggi. Orang nak boleh dia kena juhud tinggi sungguh. Baru boleh. Kalau juhud buat lolek-lolek banyak alat. Dia bukan supaya ilmu apa dah? Bukan supaya ilmu tarikh, ilmu hadarah. Ni baca di gambar itu ya. Dia bukan alat. Ni alat. Alatul alat. Alat bagi segala alat pula. Alat bagi segala alat. Kita tanah usarah alat dah. Mustalah hadis usul fiqh alat dah. Alat bagi alat pula. Merah usul fiqh alat untuk nak faham Quran dan hadis. Mantik alat bagi usul fiqh pula. Jadi berat lagi lah. Dengan usul fiqh berat dah. Alat bak nak faham. Payah. Mantik alat bagi usul fiqh pula. Jadi alat bagi alat. Nak kata bukan artinya orang nak mengatasi ilmu mantik kena juhud tinggi. Supalah ilmu lain pun. Nak katanya nak awak kata mudah-mudah baca ilmu seperti baca tak leh lah. Mantik bukan kitab dia tu bukan pesen baca main. Kitab mantik ulama karya semua ni bukan seperti kitab tarikh hadarah kitab bukan. Nak baca main tak boleh. Dia kena mengaji. Barulah boleh. Kalau kita nak buat baca main gapo lah. Bukan pesen aku tu mantik. Bila baik kalau benar ada lagi. Cuma kita pada kat ni. Kita orang mutadiin. Semua kenal luzum dah lagi. Luzum iktibar ni. Ya ada bayin, ada luzum aam, ada luzum apa luzum bayin, ghairu bayin. Bayin bercampur dua gak. Bayin bi maknal akhas, bayin bi maknal aam. Khilaf pula di antara ulama. Gapo muktabar isu mantik. Di antara luzum ni, luzum bayin makna aam ke akhas. Khilaf panjang tak apa, kita pada sekarang ni. Tu aja kita. Hak tu panjang, pening. Nama tak isak tak kan. Kalau baik tak lagi. Hak tu kau ngaji. Bahasa dia ilmu dia kena tadarruj. Dia kena beransur. Tak boleh buat anak kaligu. Pada dengan kita ni. Tengok dah. Qala kata pesan kita.
Isawuji. Jadi madkhal. Isawuji makna madkhal. Mana permulaan. Al-lafzu bermula lafaz, ad-dal yang menunjuk tak makna bil wadd dengan hantaran. Yadullu ala menunjuklah ia lafz ala tamami ma wudi'a lahu, atas sempurna bagi barang dihantar baginya, bagi ma. Kalau sempurna guna faham kita serupa dengan apa yang ada dalam kitab istilah. Dia panggil apa? Bil mutabaqiyah. Dia panggil mutabaqah. Faham? Jadi faham kita ketika kita faham daripada lafaz yang kita dengar tadi itu serupa, baru kita pergi buka komen, serupa, alhamdulillah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Mutabaqiyah. Wa ala juz'ihi. Kalau kita faham dan atas setengah bagi ma wudi'a lahu. Setengah bagi ma wudi'a lahu. Artinya kita faham separuh. Kita katanya kalau isim kat kita faham sekerat ya tak ada. Makna kita tak ingat ke wallahu a'lam kita belik ke, makna kita ingat setengah ya. Dia panggil bit tadammun. Dia panggil tadammun. Mustalahat ya. Artinya kita faham daripada lafaz, kita faham tak habis. Tak? Kita faham tak habis yang diletakkan oleh ulama istilah. Ya kait in kana lahu juz, jika adalah juzuk baginya, bagi lafaz tu. Oleh kerana kadang-kadang lafaz dia tak ada juzuk. Dengan makna kena? Dengan makna dia ta'rif dengan lafaz muradih. Dia ta'rif insya-Allah kita ngaji dah. Kalau ta'rif dengan lafaz muradih, dia tak ada juzuk. Seperti kata al-insan bashar. Apa makna juzuk dia? Ada satu kalimah tu ya. Al-insan bashar. Kalau gitu bashar tu tak ada juzuk. Al-ghadhanfar asad masalah. Ghadhanfar, apa ghadhanfar? Kita tak al-asad ialah singa. Oh, singa. Pak ta'rif ghadhanfar ialah asad. Maka takrif tu panggil takrif dengan muradih. Maka takrif dengan muradih tak ada juzuk. Ia lain pada takrif dengan had, dengan rasam. Nah, tak ada dengan had dengan dia ada juzuk. Sebab insan, hayawan, natik ada dua juzuk. Hayawan satu, natik satu. Dia ada juzuk. Kalimat isim. Ia tak ada dengan had juga ataupun dengan rasam. Kalimatun dalla ala tu banyak juzuk. Kalimatun dalla ala makna fi nafsi. Tu ada beberapa juzuk. Berarti kita faham separuh daripada juzuk banyak tu, dia panggil tadammun, tak ada faham habis. Maka dua-dua ni bukan dalam bahasa mantik. Hak ni kembali kepada luar. Hak ya mete dia. Cuma mantik sebut kita lalu. Wa ala ni, ala ma yulazimuhu fi zihni, ya kait. Dan atas barang yang lazimlah ia ma hu akan dia akan ma hak ni pula. Dah. Ma yulazimuhu, ya lazim la ia lafaz akan ma hu, iaitu ma, yakni lafaz lazim akan makna lazim. Ma itu dikanaki al makna lazim, tapi kait fi zihni itu tak si kharij. Iltizam fi zihni dalam otak kepala, fil kharij tak si. Bil iltizam orang panggil dalalah iltizam, iltizamiyah. Ni faham dah. Ya misal apa? Ka insan, seperti lafaz insan, manusia. Fa innahu yadullu ala hayawanin natiqin. Kerana bahawasanya lafaz insan menunjuklah ia lafaz insan atas hayawan natiq. Apa hayawan? Hayawan sini bukan makna binatang. Nama dia kata binatang, makna benda hidup. Kalau kita terjemah insan makna binatang, jadi kita binatang. Pas natik bukan makna bertutur. Natik makna mufakkir. Benda hidup yang berfikir, bukan binatang yang bertutur. Kalau kita natik tutur bukan tiung. Natik yang bertutur, yang bercakap. Berarti burung tiung, burung merak, burung sindik. Bukan kita. Bukan insan tu. Pas tu jumlah mana? Hayawan makna hayah, hidup. Natik makna apa? Mufakkir. Benda hidup yang berfikir. Kalau itu benda yang hidup yang berfikir, kita dah lah. Lembu kan fikir. Nampak tak? Jadi kita kena terjemah gitu. Yang kita terjemah hayawan makna binatang, natik makna bertutur. Insan ialah binatang yang bertutur. Itu kalau itu bukan insan aku tu. Itu burung merak. Burung tiung. Ikut kita nak tak.
Tu kalau kita faham lagu tu, benda hidup yang berfikir, dia panggil bil mutabaqah. Bil mutabaqah. Artinya kita faham daripada lafaz insan, daripada seorang yang bercakap, faham kita ketika tu serupa dengan lagi kita. Hayawanatik lepas lagi kita. Lepas lagi kita ni buka kamu, serupa. Tu panggil mutabaqah. Deh benda dia lepas lagi kita hayawanatik ni dengan kamu serupa, dia panggil mutabaqah. Wa ala ahadihima, dan atas salah satu bagi kedua. Jadi sebut tak insan, marilah seorang insan. Kita lepas lagi kita hayawan saja ataupun natik saja. Separuh ya, bukan semua. Kita tengok kamu jatuh kerana jadi jatuh satu kelima. Dia panggil bitadammun. Bitadammun. Wa ala qabilil ilmi. Kita faham insan dengan makna kata qabilil ilmi, boleh mengaji, boleh timur belajar. Wa sunatil kitabi, boleh pandai menulis. Bil iltizam, itu dia panggil dengan iltizam. Kenapa iltizam? Kerana qabilul ilmi wa sunatil kitab bukan dalam kamu, bukan makna dalam kamu. Kalau tengok dalam kamu insan makna hayawanatik tak? Apa? Insan makna qabilul ilmi tak? Ulama biologi takrif insan qabilul ilmi kan? Sebab takrif insan ni bukan ulama mantik dia tak takrif. Kita kata insan ni punya tak takrif hayawanatik tu, bukan ulama mantik. Ulama mantik wa qawaid. Bi faham dah? Takut kita belik. Jadi duk tanya bahawa kita haiwan pas kucing makna apa? Kucing ada masalah. Pas kucing dengan gima beza mana? Pas kucing takrif apa kucing? Tak gima takrif gapo? Hak tu nak tanya ulama mantik ni jawab tak leh. Hak ni kena kembali kepada orang yang tatbik qawaid mantik dalam media masing-masing. Berarti kena rujuk kepada ilmu haiwan. Kena kembali kepada ulama biologi. Jadi ulama biologi orang takhassus dia. Dialah orang takhassus kata takrif kucing gapo, takrif gima gapo. Beza mana di antara kucing, beza mana di antara gima. Bukan ulama mantik. Ulama mantik buat qawaid. Qawaid saja. Ni qawaid kita dengar je ni. Masalah tatbik ada juz'iyat, you kena pergi kepada media masing-masing. Kita nak tahu bab binatang, kena pergi haiwan. Kita nak tahu bab tumbuh, beza mana di antara pokok limau dengan pokok pau. Masalah. Apa beza dua ni? Nak takrif macam mana pokok limau dengan pokok pau. Nak tanya ulama mantik tak leh. Kena tanya ulama nabat. Kata tu. Jadi ulama nabat lah, ulama pertumbuhan ni lah dia boleh takrifkan benda tersebut sebab ia takhassus dia, media dia. Nampak tak nak tanya bitan ni dengan bitan ni beza mana? Takrif lagu mana bitan ni? Masalah. Hak tu kena tanya ulama palak. Sebab ulama palak takhassus dia habitat-bitan bulai bitan ni. Semua kat kita kata nak beza mana fa'il dengan isim harah, masalah kita kata dah. Tanya ulama mantik ni tak leh. Isim makna gapo, beza mana dengan fa'il. Hak tu kena tanya ulama nahwu. Beda dia. Nampak tak? Ulama mantik buat qawaid. Maka ulama masing-masing ambil qawaid mantik kita tatbik dalam media masing-masing. Ulama nahwu ambil mantik tatbik dalam nahwu dia, ulama biologi ambil mantik tatbik dalam biologi dia, ulama fisik ambil mantik tatbik dalam fisik dia, ulama psikologi ambil mantik tatbik dalam ilmu psikologi dia, hingga seterusnya ulama ilmu dak muka bumi lagu tu lah ilmu. Abang sya'nu kelakuan ilmu lagu tu. Ambil qawaid mantik kita tatbik dalam masing-masing. Apabila kita ngaji ilmu kita tak nampak mantik, nampak ilmu tu. Padahal sebalik pada ilmu tu mantik tak ada penuh-penuh. Nampak tak? Jadi kita ngaji nahwu nampak nahwu. Kita ngaji fiqh nampak fiqh. Kita ngaji mustalah hadis nampak mustalah hadis. Kenapa? Kerana kita tak ada kata gitu. Kita reti alat ni nak. Kita nampak khalfiyat latar belakang. Apabila kita nampak latar belakang bagi ilmu tu, kita nampak rahsia ilmu. Asrar, panggil ajaib. Dah kita ngaji apabila kita nampak rahsia sebalik ilmu tu, kita nampak ajaib, kepelekan ilmu, rahsia ilmu. Sebab kita ngaji tak nampak kerana kita tak nampak sebalik tu, tu nampak hak luar. Supaya kita tengok wajah dia tengok depan tu jelah. Kita tahu tu sebalik panggil ada sebalik daripada apa panggil apa sebalik daripada panggil istilah ada wajah panggil lang ca panggil berlang. Kita tak tengok berlang yo gimana. Jadi kita tengok zahir tu saja ya. Berarti kita orang bukan tak ahli hanya pandai tengok, tak pandai kaji. Tengok tu lah. Bagi orang pandai kaji, tengok kena tengok kat berlang ke mana ni. Tengok cak ni cak naya ke mana ni? Naya cung. Naya lopak pung.
Kita tengok belang. Bo tengok belang kita nampak rahsia lah ni wajah. Kita nampak Apa kita gak ilmu. Ilmu kita tengok tu ya. Ni bekah buat bekah, jadi buat adih. Jadi tasah buat tasah. Dia kena tengok sebalik pada tu berarti mantik. Bo nampak ulah ni cara ulama susun ilmu. Masuk ke masa boleh masuk ke masa timur duk tatawud duk gapo tu ning dia puca, ning dia apa panggil alat sah. Tapi itu semua tu ulama ambil mantik masing-masing. Habis nak tanya mantik oleh, dia buat tanya beza mana ulama mantik nak buat tak leh. Mantik hanya kawak Pak kita kata bijak tak ulama mantik? Bijak. Jadi ulama hok duk habis umur dia dengan duk karang mantik balik orang ni bijak benar. Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Sanusi. Ini apa panggil tokoh mantik dari ahli sunnah wal jamaah. Bukan falasifah dak. Sebab mantik mutasalifah dak. Mutasalifah ya haram. Ya orang yang tak ada mula. Orang yang tak ada mula. Maknanya kalau kita beli tak mantik asal pelik tak nak serabut kata orang mutasalifah pun tahqiq. Tahqiq tak boleh mula. Tak ada mula. Kita beza pasapah kau ahli sunnah. Sebab pasapah ni yo besar mantik. Sebab kita kata mari seolah tak asal cetuh tu daripada pasapah. Mudah dari kita. Jadi kita nak beza situ jelah. Mu'tazilah ialah lakar tu. Mantik juga, mantik tinggi lakar tu. Jadi qabilul ilmi wa sun'atil kitab itu menunjuk makna insan, tapi bilil iltizam talazum oleh kerana qabilul ilmi dengan sun'atil kitab dengan lafaz insan nak asing tak boleh. Jadi sebutan insan lepala kita qabilul ilmi, sebutan insan lepala kita sun'atul kitab. Maka sun'atul kitab buka komuk, mana sun'atul kitab tak temu ni? Masalah. Buka komuk mana qabilul tak temu? Tapi qabilul ilmi kita faham saat itu dengan insan nak asing tak boleh. Bila habis kat ni kita mula wadalalah. Ni tak apa dah. Wadalalah ada fi'liyatun, aqliyatun, tabi'iyatun wa wada'iyatun. Jadi musannaf kita sebut fi'liyah hanya kita buat dah marai. Kita buat dah marai. Iaitu lah kena kepada dalalah wada'iyah ghairu lafziyah. Bukan wada'iyah dah. Dalalah ghairu lafziyah. Dalam fi'liyah ni kena dalalah ghairu lafziyah. Sama ada wada'iyah, sama ada tabi'iyah, sama ada aqliyah. Maka tiga situ. Faham tak? Sebab tu dalalah fi'liyah dikanaki dalalah ghairu lafziyah. Adapun yang sebut semula tiga tu aqliyah, tabi'iyah, wada'iyah, iaitu kena kuada dalalah lafziyah. Contoh kita buat dah semarang, bila aja kita buat syahadah. Tahu tak? Cuma kita witak istilah. Fi'liyah kena kepada dalalah ghairu lafziyah. Adapun dalalah aqliyah, akal kita hukum, tabi'iyah dan juga wada'iyah, tiga-tiga tu duduk dekat dalalah lafziyah. Habis kemudian muhadarah kita sekarang ni insya-Allah tersambung pula qadimah dengan katanya al-alfat wal ma'ani summa al-lafzu imma mufradun wa huwa alladhi la yurad bi juz' minhu dalalata ala juz' ma'na kal insan wa imma mu'allafun wa huwa alladhi la yakunu kadzalik karamil hijarah wallahu a'lam.